Bumi negara Brunei Darussalam terletak di utara Pulau Borneo, berdepanan dengan Laut Cina Selatan, bersempadan dengan negeri-negeri Sarawak dan Sabah, Malaysia. Ibu negara bagi negara Brunei Darussalam ialah Bandar Seri Begawan dengan keluasan 5,756 km persegi. Negara Brunei Darussalam mempunyai penduduk lebih 400,000 orang dan majoritinya berbangsa Melayu dan beragama Islam. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara dan bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua dan digunakan secara meluas di negara ini. Bagi merekalah surga Darussalam, yakni tempat tinggal yang aman sejahtera di sisi Tuhan mereka, dan dialah penolong mereka disebabkan amal-amal yang baik yang mereka telah kerjakan. Surah Al-An'am ayat 127. Dalam catatan sejarah, negara Brunei Darussalam merupakan sebuah kerajaan besar yang meliputi keseluruhan Pulau Borneo dan selatan Filipina. Sultan Brunei pertama ialah Awang Al-Batatar atau dikenali Sultan Muhammad Shah yang memerintah Brunei pada kurun ke-14 Masihi. Brunei Darussalam diisytiharkan sebagai sebuah negara merdeka pada 1 Januari 1984. Sejak itu, negara Brunei Darussalam terus mengkecapi perkembangan dan kemajuan yang pesat. Pelaksanaan pembangunan juga turut diungkayahkan. Ini sekaligus merubah wajah Bandar Seri Begawan dan beberapa infrastruktur luar bandar. Hari ini, kerajaan terus melaksanakan perancangan demi masa depan negara dengan mengengkayahkan beberapa projek besar yang memerlukan perbelanjaan yang banyak, antaranya membina jambatan yang menghubungkan daerah Brunei dan Muara dengan daerah Temburong. Jambatan ini dianggap sebagai jambatan yang terpanjang di rantau Asia Tenggara, dijangka siap tahun 2019. Apabila ianya siap, sudah setentunya akan memudahkan penduduk dan rakyat di negara ini untuk berulang-alik di antara dua daerah yang sebelum ini terpaksa melalui jalan sungai dengan menaiki speedboat dan juga melintasi daerah Limbang untuk pergi ke daerah Temburong. Dengan adanya jambatan penghubung ini, tentunya akan dapat meningkatkan keperluan infrastruktur, taraf hidup dan mengembang luaskan sosioekonomi dan pembangunan serta pelancongan di daerah Temburong dan negara Brunei Darussalam pada umumnya. Bumi Brunei Darussalam dipimpin oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wa'din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang memainkan peranan penting dalam pentadbiran negara. Baginda memegang beberapa jawatan penting kerajaan, iaitu sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Ekonomi, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.
Kebawah Duli Yang Mahammulia Paduka Seri Baginda Sultan pada 5 Oktober 2017 telah genap memerintah Brunei selama 50 tahun yang dimeriahkan dengan acara Jubli Emas sempena 50 tahun pemerintahan Baginda menaiki takhta. Dalam detik yang bersejarah ini, Kebawah Duli Yang Mahammulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dan Kebawah Duli Yang Mahammulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha telah berkenan berangkat mengelilingi Bandar Seri Begawan dengan penuh adat istiadat dan dialu-alukan oleh rakyat jelata yang memenuhi sepanjang jalan raya menuju Bandar Seri Begawan. Agama Islam merupakan agama rasmi di Brunei Darussalam. Ini termaktub dalam Perlembagaan Brunei 1999. Bumi Brunei Darussalam sememangnya sebuah negara Islam sejak pemerintahan Sultan Muhammad Shah lagi. Islam terus berkembang apabila Sultan Sharif Ali berketurunan Arab atau pancir keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintah Brunei. Bagi memartabatkan agama Islam di Brunei, maka kerajaan terus berusaha mengembangkan syiar Islam agar ajaran Islam tetap kukuh dan berkembang luas di negara ini. Justru itu wujudnya persekolahan agama di Brunei Darussalam yang mula ditubuhkan pada tahun 1955 iaitu pada zaman pemerintahan almarhum Sultan Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin. Detik itu, agama Islam terus mengecapi perubahan yang amat ketara. Ini dapat dilihat pada masa kini, di mana wujudnya beberapa buah institusi persekolahan agama yang mana kanak-kanak di Brunei telah diajar bermula dari peringkat rendah lagi. Perkara ini juga adalah atas inisiatif dan perhatian Kebawah Duli Yang Mahammulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah bagi menjadikan Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam yang kuat berpegang kepada konsep Melayu Islam Praja. Baginda juga sebagai penerus pelaksanaan pendidikan agama dan sekaligus mengharapkan rakyatnya agar celik agama. Justru itu Baginda mewajibkan setiap kanak-kanak yang beragama Islam di negara ini supaya dihantar untuk bersekolah agama. Islam di Brunei Darussalam benar-benar melaksanakan hukum-hukum agama. Sebagai contoh, pengumuman Kebawah Duli Yang Mahammulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah yang memperkenankan hukum kanun jenayah di Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara di Asia yang mengamalkan undang-undang tersebut. Perubahan yang sangat ketara dalam kehidupan masyarakat Islam di bumi Brunei Darussalam hari ini ialah dengan adanya penutupan gedung-gedung perniagaan pada setiap hari Jumaat bermula jam 12 tengah hari sehingga jam 2 petang. Ini tentunya memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Bumi Brunei Darussalam bumi bertuah kerana dianugerahkan hasil minyak dan gas yang menjadi nadi dan sumber ekonomi negara. Sejak penemuan minyak pada tahun 1929 itu telah mengubah nasib negara Brunei Darussalam yang ketika itu hanya bergantung kepada sumber pertanian, perikanan dan lain-lain lagi. Sejak itu, Brunei Darussalam memiliki kekayaan sumber bumi yang dapat menjana pembangunan negara yang menjadikan rakyat dan penduduk di negara ini dapat menikmati kehidupan harmoni dan sejahtera. Selain sumber minyak, negara Brunei Darussalam juga menghasilkan metanol, pertanian dan sebagainya. Penggunaan wang ringgit Brunei mempunyai persamaan dengan nilai wang ringgit Singapura, di mana wang ringgit Singapura boleh digunakan di negara ini. Kerajaan Kebawah Duli Yang Mahammulia sentiasa mengambil berat terhadap para peniaga di negara ini.
Ini sejajar dengan hasrat baginda yang mahukan rakyatnya terus berusaha dan bergiat dalam bidang perniagaan dan tidak hanya bergantung sepenuhnya untuk bekerja di sektor kerajaan. Keprihatinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia sangat jelas di mana beberapa tempat perniagaan kecil-kecilan telah disediakan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Ini bagi kemudahan para peniaga tempatan untuk menjalankan perniagaan mereka dengan selesa. Forum Ekonomi Dunia telah pun menerbitkan edisi terbaru Global Competitiveness Report 2017-2018 yang mana negara Brunei Darussalam telah pun mencatatkan peningkatan kedudukan sebanyak 12 anak tangga pada tahun tersebut pada tangga ke-58 pada tahun 2017-2018 kepada tangga ke-46 daripada 137 ekonomi dunia dan mencapai jumlah markah sebanyak 4.5 daripada 7 markah penuh. Peningkatan kedudukan negara dalam laporan tersebut menunjukkan bahawa sentimen peniaga di negara ini menuju ke arah yang positif dan sejajar dengan usaha-usaha komprehensif ke arah mendukung iklim pro-bisnes yang telah pun disambut baik oleh pihak Bank Dunia seperti dilaporkan dalam laporan Doing Business tahun 2017-2018. Dalam aspek pendidikan, Brunei Darussalam terus mencapai perkembangan yang pesat. Ini jelas dilihat dengan terbenanya sekolah-sekolah kerajaan dan swasta di semua daerah di negara ini. Sebagai rakyat yang bernaung di bumi Darussalam, tentunya sangat bertuah kerana kemudahan persekolahan terdapat di mana-mana. Ini memudahkan lagi penghantaran kanak-kanak ke sekolah-sekolah yang berdekatan. Mereka dididik bermula dari peringkat rendah yang dikenali kindergarten atau tadika sehinggalah ke peringkat universiti. Sebagai institusi penting, pendidikan memainkan peranan yang besar artinya dalam bencana pembangunan negara. Kejayaan mereka dalam pendidikan pastinya dapat memacu kemajuan dan bakal menjadi pemimpin masa depan negara. Dengan wujudnya Universiti Brunei Darussalam atau dikenali UBD pada tahun 1985, nyatanya semakin ramai rakyat Brunei yang memiliki kelulusan tinggi dan kini telah melahirkan ramai anak Brunei yang berpendidikan tinggi sehingga ke tahap PhD. Universiti Brunei Darussalam UBD juga telah melakar sejarah apabila memasuki kedudukan Universiti QS Asia buat pertama kalinya pada tahun 2014. Pada tahun 2018, UBD telah menduduki tangga ke-34 dalam senarai QS Top 50, Under 50 World Rankings iaitu senarai yang mengketengahkan universiti-universiti muda dunia yang pesat meningkat. Ini adalah satu pengiktirafan yang besar kepada UBD dalam usahanya untuk dikenali sebagai salah sebuah universiti terbaik di dunia. Manakala Universiti Teknologi Brunei atau sebelum ini dikenali Institut Teknologi Brunei mula beroperasi pada tahun 1986 yang kini telah dinaik taraf menjadi sebuah universiti pada tahun 2008. Universiti ini menjurus kepada pendidikan kejuruteraan, perdagangan dan komputer. Sehingga kini, universiti ini turut menyumbang dan melahirkan ramai graduan yang berjaya. Kesihatan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Kita di Brunei Darussalam sangat beruntung kerana telah diberikan perkhidmatan kesihatan percuma oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Ini jelas membuktikan baginda sangat prihatin kepada kesihatan rakyatnya dengan memberikan perkhidmatan dan perubatan percuma kepada pesakit khususnya bagi warga Brunei. Apa yang lebih membanggakan lagi ialah ramai anak-anak tempatan yang berjaya dalam bidang kedoktoran dan bertugas sebagai doktor di hospital-hospital di negara ini.
Bagi menjamin kesihatan yang berterusan, kerajaan juga menubuhkan pusat kanser negara yang tentunya akan berusaha menangani mereka yang mengidap kanser. Selain itu, kerajaan juga mengambil berat tentang rokok. Justru atas perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi penubuhan klinik berhenti merokok. Sehubungan itu juga, penjualan rokok di negara ini tidak lagi dibenarkan, malah di bawah Perintah Tembakau 2005 telah mengharamkan merokok dan membawa masuk rokok ke negara Brunei Darussalam. Dalam aspek keselamatan penguatkuasaan undang-undang, jenayah yang ketat telah menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai salah satu negara paling selamat di dunia. Dalam aspek ini, tentunya setiap anggota keselamatan memainkan peranan penting dalam melaksanakan undang-undang demi masa depan negara yang aman damai. Dalam menjamin keselamatan negara ini daripada anasir-anasir yang tidak diingini yang boleh merosakkan keselamatan negara, kesemua agensi-agensi penguatkuasa undang-undang telah melipat gandakan usaha ke arah memantapkan kestabilan, keselamatan dan keharmonian negara. Strategi keselamatan negara menggariskan usaha bagi memelihara kedaulatan negara dan kestabilan politik. Cabaran-cabaran keselamatan di abad ini adalah amat sukar untuk diramal. Oleh itu, keupayaan negara dalam menanganinya adalah suatu keutamaan dalam menangani ancaman dari penyakit, bencana alam dan keganasan. Sejak Brunei Darussalam merdeka pada tahun 1984, sistem pemerintahan dan pentadbiran negara tentunya turut berubah. Antaranya membentuk beberapa buah kementerian bagi melaksanakan pentadbiran negara. Hari ini terdapat 13 buah kementerian-kementerian yang mempunyai fungsi-fungsinya tersendiri. Jabatan Perdana Menteri mengandungi 15 buah jabatan di bawahnya seperti berikut. Kementerian Kewangan mengandungi 4 buah jabatan di bawahnya. Kementerian Pertahanan mengandungi beberapa buah jabatan, di antaranya ialah Kementerian Ahli-Ehwal Luar Negeri mengandungi 10 buah jabatan, di bawahnya antaranya ialah Kementerian Pendidikan pula di bawahnya mengandungi 21 buah jabatan di bawahnya. Kementerian Ahli-Ehwal Dalam Negeri mengandungi 12 buah jabatan di bawahnya seperti berikut. Kementerian Ahli-Ehwal Agama mengandungi beberapa buah jabatan di bawahnya. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengandungi 4 buah jabatan di bawahnya. Kementerian Pembangunan mengandungi 6 buah jabatan di bawahnya. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengandungi 5 buah jabatan di bawahnya. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi di bawahnya terdapat 4 buah jabatan. Kementerian Kesihatan mengandungi beberapa buah jabatan di bawahnya seperti berikut. Brunei Darussalam mempunyai 4 buah daerah, iaitu daerah Brunei dan Wara, daerah Blaid, daerah Tutong dan daerah Temburong yang masing-masing ditadbir oleh pegawai daerah.
Keempat-empat daerah tersebut mempunyai keistimewaannya tersendiri, seperti daerah Brunei Muara adalah pusat pentadbiran negara, di mana di daerah inilah terletaknya Ibu Negara Brunei Darussalam, iaitu Bandar Seri Begawan. Daerah ini yang mempunyai keluasan 571 km persegi ini adalah mempunyai penduduk yang paling ramai dan dianggarkan sekitar 277,924 orang. Di daerah ini jugalah terletaknya lapangan terbang antarabangsa Brunei. Pekan Muara terletak 27 km dari Bandar Seri Begawan. Pekan kecil ini turut berkembang dan juga memainkan peranan penting dalam menjana perekonomian negara kerana di sinilah terletaknya pelabuhan antarabangsa Muara dan beberapa perindustrian juga terdapat di sini. Jika anda ingin ke negara jiran seperti Labuan dan Lawas, di sinilah tempat turun naik para penumpang yang ingin berkunjung ke destinasi yang dihajati. Pos Kawalan Kuala Lurah juga tempat keluar masuk masyarakat Brunei ke negara jiran Limbang, Sarawak dan juga merupakan jalan laluan untuk ke daerah Temburong dan juga yang ingin melancong ke negeri Sabah. Pos Kawalan Kuala Lurah ini beroperasi dari jam 6 pagi hingga 12.30 malam. Sungguh pun daerah Brunei Muara mempunyai keluasan yang kecil, namun ia memiliki banyak tempat menarik yang boleh dikunjungi, antaranya ialah Taman Tasik Lama, Taman Mahkota Jubli Emas, Taman Permainan Jerudong, Pantai Muara, Pantai Serasa dan banyak lagi. Daerah Blain merupakan daerah terbesar dengan keluasan 2,274 km persegi. Di daerah inilah sumber utama negara iaitu penghasilan minyak dan gas, metanol dan lain-lain lagi. Pos Kawalan Sungai Tujuh merupakan pintu masuk ke negara jiran iaitu Miri Sarawak. Setiap pengunjung sama ada tempatan dan khasnya pelancong asing akan diperiksa dengan teliti oleh Jabatan Immigration dan Jabatan Custom dan Excise Diraja. Inilah wajah Pekan Tutong yang terletak di pertengahan antara daerah Brunei Muara dan daerah Blain. Daerah Tutong memiliki keluasan 1,166 km persegi dengan keramaian penduduk 43,852 orang. Penduduknya terdiri dari pelbagai bangsa, namun penduduk aslinya ialah Puak Tutong, Dusun dan Kedayan. Hari ini daerah Tutong terus mengecapi perkembangan yang pesat berbanding 15 tahun yang lalu, di mana tumbuhnya bangunan kedai dan supermarket seperti pasar raya dan lain-lain lagi yang tentunya memenuhi keperluan penduduk di daerah ini. Setiap hari Khamis pula, Tamu Tutong menjadi tumpuan orang ramai dari setiap daerah untuk membeli sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Manakala sumber asli daerah Tutong ialah sagu yang diproses dari pohon rumbia dan beberapa hasil pertanian dan lain-lain lagi. Temburong pula memiliki keluasan 1,304 km persegi dan keramaian penduduk hanya sekitar 8,852 orang. Penduduknya terdiri dari bangsa Melayu, Kedayan, Murut, Iban dan sedikit bangsa lain. Daerah yang kaya dengan hutan dara ini mempunyai keindahan alam semula jadi yang menakjubkan. Kerana itu, daerah ini menjadi pilihan para pelancong yang gemar dengan aktiviti lasak dan pengembaraan yang mencabar sambil menikmati keindahan Ulu Belalong yang juga dijadikan tempat kajian dan penyelidikan penuntut-penuntut Universiti Brunei Darussalam. Daerah Temburong mempunyai dua buah pos kawalan, iaitu Pos Kawalan Immigration Ujung Jalan Puni yang bersempadan dengan daerah Limbang, Sarawak. Dan satu lagi ialah Pos Kawalan Immigration Labu yang bersempadan dengan daerah Lawas, Sarawak.
Sejak diisytiharkan sebagai sebuah negara merdeka, Brunei Darussalam telah banyak menyertai rakan kerjasama dan pertubuhan antarabangsa. Pada 7 Januari 1984, Brunei Darussalam telah menyertai negara-negara ASEAN yang terdiri dari negara Malaysia, Republik Indonesia, Republik Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kemboja, Laos, Myanmar dan Timor Leste. Pada 15 Januari 1984, Brunei Darussalam telah diterima menyertai Pertubuhan Persidangan Islam atau ringkasnya OIC. Pada 21 September 1984, Brunei Darussalam diterima memasuki Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai ahli ke-159. Selain itu, Brunei Darussalam juga telah menyertai beberapa pertubuhan lain seperti BIMBIAGA, APEC, WTO dan lain-lain lagi. Bagi mengeratkan perhubungan kerjasama antarabangsa, Brunei Darussalam juga menerima wakil-wakil pesuruhjaya dan duta negara luar ke Brunei Darussalam. Bagi mengeratkan perhubungan kerjasama antarabangsa, negara Brunei Darussalam telah mewujudkan beberapa buah pejabat kedutaan dan suruhanjaya tinggi serta konsul di luar negara seperti berikut: Australia, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Kemboja, Kanada, China, Mesir, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Iran, Jepun, Jordan, Republik Korea, Kuwait, Laos, Malaysia, Maghribi, Myanmar, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Thailand, Timor Leste, Turki, Emirat Arab Bersatu, United Kingdom, Amerika Syarikat, Vietnam. Menjelang tahun 2035, negara Brunei Darussalam akan dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai penduduk yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, kualiti hidup yang tinggi dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Semoga bumi negara Brunei Darussalam ini menjadi negara maju, berdaulat, aman dan damai.